Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Al-Syekh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang besar Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, masih lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Ta'ala jaga iman kita. Allah Ta'ala masih meneguhkan takwa kita kepadanya sebagai hamba yang memerlukan kepada satu zat yang akan melindungi kita, yang akan menolong kita, yang akan memakbulkan segala kehendak dan keperluan kita. Dalam keadaan alhamdulillah ketaatan kita untuk terus menyembah Allah Subhanahu wa taala masih lagi wujud. Jadi apa yang ada pada kita sekarang ni merupakan sebesar-besar nikmat yang masih diberikan oleh Allah, yang mana nikmat ni wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, alhamdulillah, InsyaAllah malam ni kita sambung lagi perkongsian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Alhamdulillah, pertemuan kita yang terakhir bulan lepas kita selesai pada dosa yang ke-18 pada muka surat 110 di bawah tajuk membunuh diri. Ini tuan-tuan, salah satu daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yang mana azab dia pun bukan calang-calang azab. Antaranya kita tengok siapa yang mati bunuh diri, maka dia akan berada dalam keadaan cara dia mati itu di dalam neraka nanti berulang-ulang, tidak ada pengakhiran. Bunuh diri ni tuan-tuan, dia ada masalah sikit. Sebab apa? Dia confirm siapa yang bunuh diri dia tak dan nak taubat. Sebab dia menamatkan nyawa dia sendiri. Contoh kata minum arak, contoh kata berjudi, kan? Masih lagi ada waktu untuk kita sedang itu kesalahan, insaf, menyesal, azam tak mau buat, bertaubat kepada Allah, berhenti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa tu. Tapi bila main dengan bunuh diri ni, tak dah nak taubat. Kita mati dalam keadaan kita melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa mati terjun bangunan, maka nanti dalam neraka dia akan terjun dari tempat yang tinggi itu, hancur berkecai, elok balik, panjat terjun hancur, panjat terjun hancur, macam tu dah selama-lamanya.
Siapa yang mati minum racun kata, maka dia akan minum daripada racun yang sama, tetapi racun yang dia minum tu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka macam itulah keadaan dia sampai bila-bila kepada mereka yang membunuh diri. Satu lagi, Allah Taala cukup tak suka kepada bunuh diri ni sebab dia melawan takdir Allah. Dia satu hamba yang dia tak boleh nak menerima ujian daripada Allah. Kadang-kadang kita tengok juga orang ada jugalah orang nak kata tak kena kat kita tak apalah. Orang bunuh diri ni masalah dia banyak, hutang dia macam tu, macam ni lah, apa-apa, cerita habislah masalah. Tapi bila kita beriman kepada Al-Quran, kita percaya kepada Allah, maka ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ni kita bukan nak baca waktu tahlil dah tuan-tuan. Mai tahlil kita duk baca tu kan, ayat terakhir surah Baqarah. Hak tu nak makan nuri. Ayat tu tidak Allah Subhanahu wa taala menguji setiap jiwa melainkan dengan apa yang mampu untuk dia terima. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin pada pandangan kita tu berat. Pada pandangan kita, ya Allah aku tak mampu, tapi sebenarnya kita mampu. Sebab tu bila orang yang bunuh diri ni tuan, pertama sekali dia akan ada masalah hubungan dia dengan Allah. Menyebabkan apabila mai berlaku masalah, dia ditimpa ujian dan sebagainya, dia tak boleh nak balik kepada Allah untuk dia mengadu. Dia fikir macam mana dia nak menyelesaikan, dia cari jalan dia sendiri, yang akhirnya dia tak jumpa jalan, maka dia ambil satu jalan. Untuk nak hilangkan segala masalah dia, bunuh diri. Kita bila ada masalah, kita kena balik kepada Allah. Yang itulah kita ni alhamdulillah bila ada masalah kita balik ke Allah. Kena apa sikit, ada musibah sikit, Allah terbit terus, alhamdulillah lah. Mau juga terbit nama Allah. Benda yang sama juga kita kena amalkan apabila kita diberi nikmat dan kesenangan. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Tapi sampai waktu susah pun tak boleh nak fikir ke Allah, tak boleh berasa kata dosa apa susah ni mungkin disebabkan dosa kita, mungkin disebabkan jauhnya kita dengan Allah, mungkin disebabkan kurangnya kita beribadat, mungkin antara punca dia mungkin amanah yang kita pikul ni kita tak buat sepenuhnya, amanah kita dengan Allah, amanah kita dengan ahli keluarga kita. Kita tak mau fikir benda tu. Bahkan ada orang yang sebelum bunuh diri ni, dia dah siap salahkan Allah. Dia berputus asa dengan rahmat Allah. Sampai dia keji Allah, pasal apa aku je duk kena. Orang lain tengok elok ya. Tuan-tuan, tengok kat luar semua elok tuan. Hari ni kita duduk muka tenang, muka cantik. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ni surau kita pun rahmat. Kan? Semua tengok tak ada masalah kan. Pergi kat belakang tadi duk nampak tu macam mi depa rebus dah. Kan? Saya nak buh mi pula lagi kan, senyum. Tapi tuan-tuan, dalam ni haduk gelodak, haduk terbakar apa semua ni, kita aja yang tahu. Adakah tuan-tuan duduk di sini tak ada masalah? Adakah saya duduk di sini saya tenang? Tapi kita faham, perbuatan membunuh diri itu bukanlah satu jalan yang diimpikan oleh Allah. Maka sebab tu bila dia dikatakan melanggar takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dia itu sangat berat. Jadi hari ini kita sambung lagi pada bab yang berikutnya, dosa yang ke-19 pada muka surat 113 di bawah tajuk mengambil rasuah. Rasuah tuan-tuan, benda yang masih lagi menjadi antara masalah utama di dalam negara kita. Kalau kita sebut negara serupa kita ni baik sangat, kita pun ni tuan-tuan agak-agak pernah terlibat dengan rasuah. Rasa-rasa tuan-tuan lah, kot buat salah nak kena denda ke apa ke, tiba-tiba ulok kot tepi, tutup kes close ke apa ke, pernah tak? Tak payah mengaku kan, rasuah tu. Cuma kita ni jenis kecil-kecilan, tak main lah apa angka-angka 2.6B ke 50 juta ke apa ke, tak main lah angka-angka tu kan, RM50, RM100 kan. Kadang-kadang ada orang duk tanya kan, Ustaz duk bawa orang pergi umrah kan, selalunya bila balik kat airport tu kan, berat kita kilo lebih semua. Biasalah tuan kan, pergi umrah, pergi satu beg, balik beg beranak 2-3 beg, kalau boleh Kaabah tu pun dia nak angkut balik kalau kata boleh. Beli semua macam-macam, lalai kilo lebih,
Tapi lepas tak kena bayar, Ustaz buat apa? Adalah dia kata pergi sepak sikit kat orang-orang yang duduk ni. Dia sebut perkataan sepak. Tuan-tuan, bila kita mengubah satu-satu makna daripada maksud asal dia, Syekh Ali Jumaah ada menyebutkan kata, bila kita ubah satu nama, maka sebenarnya benda tu kita dah anggap benda tu sebagai benda yang dibolehkan. Contoh hari ni rasuah, orang tak sebut rasuah, orang sebut komisen, orang sebut duit kopi, orang sebut bunga, kan, duit sepak kat tepi, kan, macam-macam. Dia tak sebut perkataan rasuah. Bila perkataan tu tak digunakan dalam perlakuan yang sebenarnya memang membawa kepada unsur tersebut, maka benda tu kita tak akan anggap sebagai satu kesalahan. Faham tak? Macam zina hari ni, perkataan zina orang panggil dengan berkesedudukan, berkhaluat. Orang tak sebut zina. Hak tu jadi masalah tuan. Sampai sekarang penzina diangkat di julang hot daddy. Saya tak jelas kat dia tuan, walaupun saya tak sesegak dia, kan. Tapi kita rasa ada benda tak kena tuan. Saya pun jahat juga tuan. Kita pun ada celah kita, ada aib kita tuan. Tapi rasa kalau nak buat orang tahu ni kita ni satu kaki maksiat tuan, kita nak pi tunjuk muka kita dalam masyarakat ni, rasa tak gamuk tuan. Malu rasa. Hak ni boleh masuk dalam podcast, siap pi apa meet and greet, orang pi bergambang ambil. Allah. Betul lah Nabi kata tuan, apabila zina dinormalisasikan, petanda kiamat itu terlalu dekat. Kan, bila satu-satu tu kita ubah nama dia tuan, maka kita takkan nampak kesan dia, kita tak rasa hina dia. Sebab tu Syekh Ali Jumaah pesan, jangan ubah nama. Rasuah adalah rasuah. Hambuh pi nama apa pun, dia rasuah. Zina tu zina. Jangan nak ubah nama. Kalau ubah nama, kita akan anggap benda tu boleh, benda tu mudah, benda tu ringan, benda tu kalau buat pun tak ada masalah. Sedangkan ianya termasuk daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi bila kita tengok pada rasuah ni tuan-tuan, sekadar sedikit mukadimah, kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan rasuah. Yang kata rasuah ni tuan-tuan, apa yang diberikan oleh seseorang untuk dijadikan undang-undang itu berpihak kepadanya atau berjalan mengikut kehendaknya. Rasuah terjadi apabila seseorang itu memberikan sesuatu, sama ada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan, untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Contoh, apabila kita disaman oleh satu-satu bahagian, kita nak tutup saman kita tu tuan-tuan, maka kita bagi sikit apa yang kita ada kepada orang yang duk berkeluar saman tu, mudah-mudahan kita tak kena saman, ditutup. Sepatutnya bila kita buat kesalahan, kita didenda untuk memberikan sebahagian daripada hasil yang dipersetujui kepada satu pihak. Contoh kata kena denda 500, maka 500 itu ada pihak yang akan terima. Kita bukan saja sedekah bagi, disebabkan satu kesalahan yang memang terbukti kita buat. Tapi kita pilih jalan kepada orang yang nak bagi kat kita tu tuan-tuan. Kita pilih jalan macam mana, kita sembang dengan dia, lalu kita selit dalam poket dia 100, kita selamat, tak payah bayar. Kita duk fikir, daripada aku bayar 500, biar aku bagi kat dia ni 100. Sebenarnya perbuatan kita itu tuan-tuan, kita telah pun melakukan kezaliman. Pertama, kita tak mengakui kesalahan kita. Yang kedua, kita berlaku curang dengan keadilan. Sebab Allah ni cukup sinonim dengan keadilan, sehingga kan untuk hidup kita Allah mengarahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil. Allah sebut dalam Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau kita faham ayat tu, innallah, sesungguhnya Allah, ya'muru, mengarahkan kamu. Amarani suruhan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu. Bil adli wal ihsan, untuk berlaku adil dan bersifat ihsan. Adil ni tak kira ahli keluarga, tak kira siapa-siapa. Salah, salah, betul-betul. Tapi kita kan ni kena tak payah ahli keluarga tuan ni, kawan-kawan sudah. Allah jenuh kelepiak nak berlepas. Macam satu-satu cara lah tuan-tuan, kita nak dapat kerja ke apa ke. Dulu orang kata usaha, doa, tawakal. Lah ni kabel, doa, tawakal. Kan?
Usaha tu dia bertukar cari pada kabel. Tekat duk pi kabel besar-besar ni tuan-tuan, orang renyah kepok gitu ya. Dia kena pi no kabel hak depa duk buh besar hak jenis tak boleh nak kepok pi kabel tu insya-Allah orang kata berjaya. Tuan-tuan, dalam tu juga berlaku unsur rasuah. Walaupun dia tak ada apa, dia tak diberikan apa-apa, tapi dia memberikan sesuatu yang belum tentu hak tu dia tu dapat. Maka rasuah ni satu perkara yang sangat dibenci Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai riba. Riba juga terlibat lebih kurang macam rasuah lah. Cuma riba ni dia lebih kepada bank-bank tu dan sebagainya. Kira rasuah ni pemberian bawah meja kan. Kita memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita. Okey. Kita tengok daripada kitab kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Iaitu, jangan kamu menghulurkan harta-harta kamu kepada penguasa. Jangan kamu memberi rasuah kepada mereka, supaya mereka memberi hak orang lain kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui bahawa perbuatan tersebut tidak halal bagi kamu. Jadi boleh faham tuan? Allah jelaskan kat sini benda ni lama dah Allah abang. Pertama, Allah Ta'ala larang kita makan benda yang bukan hak kita. Jangan ambil yang bukan kita punya. Jangan ambil. Tak kira lah dalam bentuk jumpa ke, apakah alasan yang kita bagi pun tuan-tuan, benda tu bukan kita punya, bukan kita punya. Kalau benda tu kita pinjam, mesti kita pulangkan. Hak lah ni tuan-tuan, pinjam ni hanya sekadar satu wasilah untuk kita nak ambil. Pinjam Ustaz, kira dia ni kalau pinjam, cerita dia niat sedekah terus. Memang tak dapat balik lah. Dia hanya sekadar sebut ya sedekah. Mungkin kita besar-besar ni tak buat kot kan, tapi di sekolah-sekolah tu banyak pinjam Ustaz pen hang, sampai hujung tahun nak pakai tak dapat balik lah. Walaupun dia menggunakan istilah pinjam, bila kita menyebut pinjam, maksud dia kita mengambil sementara barangan orang untuk kita gunakan dengan izin dia, dengan redha dia, dan kita mesti memulangkan setelah selesai kita guna. Ada juga ya bang Ustaz, kalau kata istilah pinjam, contoh pinjam pen, daripada dakwat penuh sampai dakwat setengah, kemudian kita bagi balik, nak kena bayar dah dakwat yang kita guna tu, sebab kita sebut pinjam. Pinjam apa yang kita guna, kita kena bagi balik. Lah ni kita bagi dalam keadaan tak macam kita ambil. Kalau ikut betul-betulnya, kita kena bagi seperti mana yang kita ambil lah. Tapi istilah kita faham yang maksud pinjam tu, gunalah. Orang pun reda dah, orang faham dah, yang kata pinjam ni maksud dia guna. Takkan pinjam ni ambil pegang saya saja tak ada apa, saya bagi balik tak. Benda yang macam tu pun tuan-tuan termasuk dalam memakan benda-benda yang haram. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, bila kita ada duit, jangan duk pergi sogok hakim-hakim, penguasa-penguasa, orang yang ada pengaruh untuk meluluskan sesuatu perkara yang melibatkan kita. Contoh projek-projek besar lah apalah kan. Siap orang kata dah, wallahu alam lah, duk dengar-dengar saya pun tak tahu betul ke tak. Kalau kata nak masuk ni, setakat pergi masuk jujur lagu tu, kira memang awal-awal lagi ya. Dia kena ada sikit sikap tak jujur, dia kena ada persen-persen berapa nak bagi dan sebagainya, kena tok bang siap-siap, barulah boleh dapat. Dia kena ada. Makna kata sepatutnya benda tu, orang yang menilai tu, dia kena telus. Dia kena adil. Dia tak boleh kira siapa. Tapi disebabkan dia boleh makan kok atas angin saja komisen daripada jawatan yang dia ada tu, nak meluluskan satu-satu pengeluaran wang ke apa ke tuan-tuan. Tuan-tuan faham kot maksud saya no?
Nak cakap banyak-banyak ini masalah pula, benda pun tengah rekod. Tapi itulah hakikat dalam masyarakat kita daripada dulu. Bukan di negara kita saja, bahkan di seluruh dunia. Perbuatan rasuah ni tetap ada di mana-mana. Rasuah ni dia berlaku apabila dalam diri kita mudah cakap tak ada iman, ataupun iman kita terlalu lemah. Bukan kata sekadar rasuah, segala bentuk maksiat dan kejahatan akan kita lakukan apabila iman kita tak betul-betul kuat. Kita hari ni tuan-tuan, ya Allah, sampai tahap macam saya abang tadi, boleh sanjung, ada pihak boleh sanjung satu pendosa. Kalau dia bertaubat dan sebagainya, cukup kita bagi dorongan, kita doa kat dia. Sedangkan sekarang ni tuan-tuan, alim ulama sedang dikecam. Ulama-ulama silam yang telah pun mengatur, memudahkan perjalanan agama kita hari ni, dikata macam-macam, dihina, dikeji. Dah jadi terbalik tuan-tuan. Sepatutnya orang alim ni diangkat setingginya. Tapi benda tu dah jadi pelik. Sebab apa? Sebab keadaan iman kita. Sebab sifat syaitan wa ya'muru bil fahsya, dia akan menyuruh kita ke arah kejahatan. Sampai orang nampak benda ni jadi normalisasi dah. Ya, orang ada kuasa duk bergaduh pertahankan kuasa, hak ni kira nak ambil kuasa, nak kilas. Orang yang ada ilmu duk bergaduh siapa betul, hang salah, hang kafir, hang tu, hang ni. Lalu orang awam jadi apa tuan? Orang awam semakin jauh daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam ayat ni tuan-tuan, dia memberikan satu perbuatan makna yang sangat luas. Bila kita makan benda yang haram tuan-tuan, kita tak dapat barakah daripada Allah. Dan bila kita ada kuasa, kita amanah, kita tak amanah dengan kuasa kita tuan-tuan, maka ketika itu tunggulah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak balas kat kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh saya tuan-tuan, kita dalam hati kita hari ni janganlah ada sikap nak rebut kuasa. Minta maaf nah, saya bagi contoh, walaupun sekadar kuasa kita terlibat dalam jawatan kuasa surau. Contohlah contoh Sebab bila kita terlibat dalam jawatan kuasa surau ini, dia mesti mengetahui apa-apa yang berlaku dalam kawasan jajahan surau ni, daripada depan sampai ke belakang. Kalau dia tahu ada orang yang melakukan maksiat tapi pihak yang sepatutnya tak pergi tegur, kalau dia tahu ada orang susah tapi tak bantu, semua kita ni akan menjawab. Bukan makna kata saya ni tuan-tuan nak habaq kata tuan-tuan tak bekerja, tak nah. Bukan nak habaq ni tuan-tuan, pangkat ni. Setengah orang dia tak mau pun, tapi dilantik, tapi dipilih, dan dia menjalankan amanah dia sedaya mampu. Mudah-mudahan itulah pemudah cara dia masuk syurga Allah. Tapi ada orang dia nak kepada jawatan, dia mengimpikan jawatan. Nabi SAW tak bagi jawatan kepada orang yang minta jawatan. Sebab jawatan ni bukanlah satu anugerah, dia adalah satu beban. Beban tuan. Tapi Allah Ta'ala sebut ada hakim yang dia gunakan jawatan dia, ada penguasa, ada pegawai yang sepatutnya dia melakukan kerja dengan amanah, tapi dia lalai, dia tak berlaku adil. Ni Allah tegur siap dah ni. Berlaku tak tuan? Pasal tuan-tuan pun kalau pernah kenal lah, tuan-tuan tahulah kan? Ada beberapa jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat yang kata kita nak pergi Solo ni tuan-tuan, payah. Dia mesti kena ada agak sampui-sampui selit. Saya melaluinya tuan-tuan, baik kita pun tak tahu. Lalah urusan sampai lah tak selesai, adalah satu dua urusan yang melibatkan. Rupanya nak pelepas, nak percepat ni, dia kena ada pula sampui-sampui. Dia kena ada pula duit-duit yang kita tepi ikut tepi tuan. Macam mana tuan? Kita duk abang kat orang, jangan kita bagi tuan. Double, triple Allah terlipat kita nanti dalam neraka. Kita tahu tapi kita buat, kita akan kena teruk lagi tuan. Lepas tu rasuah dah jadi sebahagian daripada kehidupan yang orang kata tak boleh nak buang. Betul tak boleh nak buang? Selagi daripada atas tu ada rasuah tuan, memang dia akan turun sampai ke bawah. Hak tadi duduk santai orang bawah lah kan. Hak ni anak-anak pilih lah, pala-pala jorong besar-besar tu, hak tu duduk ada selamat lagi tuan.
Siapa nak pergi kacau Jurong cari Naas? Tambah kita kan ni orang yang biasa, tak ada kuasa, tak ada pangkat tuan. Silap cakap sikit pun lagi orang main pegang kita. Sampai tahap rasuah ni dia boleh memusnahkan negara. Dia boleh menghancurkan agama. Sampai macam tu rasuah tuan. Kan orang-orang yang belot kita tengok sekarang ni di Palestin tuan-tuan. Teruk mereka kena. Macam mana maklumat-maklumat daripada Palestin tu boleh sampai kepada Israel? Sebab ada segelintir orang-orang Palestin sendiri yang mereka itu belot. Mereka ni menyalur maklumat. Israel bagi duit, Israel bagi rumah, bagi tempat, bagi makan, jamin mereka ni tak kena serang dan sebagainya. Maka mereka sanggup. Rasuah tak tu? Rasuah. Tapi itu rasuah melibatkan benda yang sangat besar. Dia tak amanah dengan agama dia. Dia tak amanah dengan saudara se-Islam dia. Rasuah lah tu tuan. Sebab dia bagi maklumat. Apa dia dapat? Dia dapat perlindungan. Dia dapat makanan. Benda tu berlaku tak kat kita tuan? Berlambak. Hak kata tali barut bahasa mudah dia. Berlambak tuan ni. Hak orang tak boleh tengok agama ni berkembang. Hak orang boleh habang kata dalam Quran tak jumpa pun, kalau kata tak mayang Jumaat tak kena hukuman, dalam Quran tak cerita, dalam Quran tak sebut pun bab pakai tudung. Allah punya nak boleh bercari dalil, nak habang kata perbuatan depa tu okey. Ni tuan-tuan tengok sendirilah dalam media sosial. Akhirnya benda tu kita rasa benda tu dah jadi benda yang biasa. Alah, support sikit-sikit tak apalah kot. Dah lebih kurang 50 boleh kot, tak payahlah zaman. Kan? Kita pula duk minggu tu. Ingat tuan, perlakuan kita semua akan menjawab di hadapan Allah. Mungkin tuan-tuan pun tahu, ustaz ni kira kalau mai duk ulang ayat tu. Ya, ayat tu saya akan ulang lagi mana saya hidup. Kita akan menjawab segala perbuatan kita di hadapan Allah. Kalau menjawab tu menjawab benda yang baik, benda yang boleh buat kita masuk syurga Allah, lega tak? Duk menjawab benda-benda yang jahat, yang ketika itu malaikat Zabaniah, malaikat penjaga neraka ni duk tunggu tepi tu, duk jeling dengan kita. Tunggu Allah kata heret lah. Dia pegang tuan-tuan, dia heret kita, lempak masuk neraka, lepas tu dia buat macam-macam kat kita dalam tu. Besar kesan daripada rasuah ni. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu ar-rashiya wal murtashiya fil hukmi, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi dan penerima rasuah. Dua-dua dilaknat. Dalam Islam ni adil dia tu tuan-tuan, semua kena, siapa buat kena. Macam bab zina. Dalam Islam laki kena, perempuan kena. Kalau negara kita laki je kena, perempuan tak kena. Dia jadi macam tu. Sedangkan zina takkan berlaku main dengan seorang. Dia mesti kena ada pasangan laki perempuan. Tapi negara kita punya hukum, perempuan tak kena. Kalau perempuan tu dia pergi report, daripada suka sama suka perzinaan tu, dia akan tukar jadi cas under rogol. Bila rogol, laki yang kena. Tapi untuk Islam dua-dua kena. Mainlah apa pun tuan-tuan, siapa yang terlibat dia akan kena. Dalam bab rasuah, hak bagi dengan hak terima. Sedangkan patut-patutnya tuan-tuan, hak betul-betul nak kena ni siapa dia? Hak terima lah. Mungkin dia minta, mungkin dia menetapkan, dia yang dapat untung. Sedangkan pemberi ni rugi. Tapi bersebab pemberi kena, sebab pemberi tahu kalau aku bagi ni, aku akan dapat untung kot lain. Aku akan dapat keistimewaan kot lain. Aku akan dapat diskaun kot lain. Contoh kena saman 500, aku bagi 100 kat dia, 400 aku selamat. Daripada aku bayar 500 terus. Untung tak tuan-tuan? Untung pada pemberi. Walaupun dari segi pandangan kita tengok tu pemberi rugi 100. Nak dapatkan satu-satu kontrak, contoh kata RM1,000,000, okey, hang kena bagi aku 1%. 100,000 dia bagi, 900,000 tu dia boleh pusing untuk nak dapatkan keuntungan lagi. Walaupun dari satu segi pemberi tu kurang 100,000, 10,000 tau, 100,000, 10,000.
Dia kurang 10,000, tapi 10,000 tu dia boleh cover kat benda lain. Sebab tu orang kata, ada dulu dalam satu video, jangan tangkap pemberi rasuah, tangkap penerima rasuah. Tak betul itu. Kalau dua-dua ni tak ada, salah satu tak ada, benda ni takkan berlaku. Dosa yang melibatkan antara dua orang, dua-dua akan kena. Adil tak tuan? Adil. Han dah tahu kawan ni minta rasuah, Han bagi apa siapa? Kalau saya tak bagi, saya tak dapat projek. Awak yang duk bagi rezeki kat hang selama ni, siapa dia ke? Tak, yang ni ikhtiar saya lah. Ikhtiar apa? Dengan cara yang Allah Ta'ala larang. Mana boleh kita menggunakan alasan tu untuk menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz tak apalah, makan gaji cakap senang lah. Ni kami yang kerja sendiri ni, kalau kami tak buat macam ni, tak ada Ustaz, tak ada duit. Dia bukan masalah tu. Dia masalah sejauh mana kita faham dengan agama, kita adaptasi dalam kehidupan, dan sejauh mana kita menyuburkan takut kita kepada Allah. Macam mana kita nak habaq boleh pada benda yang tak boleh? Itu juga satu dosa besar bila kita menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Sebab benda tu dah jelas disebut dalam agama. Nabi kata halal ni jelas, haram ni jelas. Jelas, siap lah. Alasan memang boleh bagi, tuan. Macam kita lah nak suruh orang main semayang kan. Kalau kita, dia tu memang dia nak main semayang, kita habaq sekali lah. Masuk waktu dah. Pak, siap, baik terus. Tapi kalau tak mau ni tuan-tuan, Allah macam-macam lah. Dandan sakit kepala lah, ada kerja lah, meeting lah, lapak lah, mengantuk lah, nak pergi toilet lah. Dia akan buat apa-apa. Kalau tak mau ni, dia akan keluar macam-macam. Jadi hidup kita ni tuan-tuan, berpeganglah kepada sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau rezeki kami kurang, minta ke Allah. Duduk keluar diri kita dengan Allah. Bangun satu malam, munajat ke Allah. Minta Allah Ta'ala luahkan, minta Allah Ta'ala jaga halal haram kita, minta Allah Ta'ala pelihara iman kita, minta ke Allah. Berjaga duk boleh tengok Ivory Coast lawan dengan Nigeria, boleh. Jaga duk tengok apa Korea kalah dengan Qatar, boleh. Qatar ke? Jordan ke Qatar? Boleh. Tapi berjaga untuk nak duduk dengan Allah, nak minta ke Allah, nak rayu ke Allah, susah. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Sebab tu adilnya Islam, siapa yang buat, semua akan kena. Sama dengan rasuah, pemberi dan penerima, dua-dua akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Kira clear tuan-tuan. Hadis pertama Allah laknat, hadis kedua Nabi SAW laknat. Dua-dua ni laknat tuan-tuan. Siapa nak tolong kita? Agak-agak ada tempat dah kita nak masuk syurga. Tuan-tuan, silap-silap orang yang menerima laknat Allah dan laknat Nabi SAW, dia antara orang yang akan masuk neraka tanpa hisap. Kita dah habaq dah hari tu. Selalu kita duk minta ke Allah masuk syurga tanpa hisap, masuk syurga tanpa hisap. Jadi masuk jalan RFID ni, kan? Jadi terus ya, tak payah berhenti-berhenti. Tak ada dah hisap-hisap apa. Tapi jangan lupa, neraka juga ada penghuninya yang masuk tanpa hisap. Kira Allah Ta'ala paling meluat, tak mau tengok langsung, tak bagi can untuk dia diadili. Antaranya orang yang dilaknat oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab han nak bagi syafaat, han nak bagi belah kasihan ni Allah, nak bagi syafaat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni dah meluat. Dua-dua ni tak kalih muka tengok kat kita. Dua-dua ni dah benci kat kita. Mana mungkin orang yang dibenci oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat nikmat syurga Allah? Tak mungkin, mustahil.
Jadi susunan tu ada, tuan-tuan. Jadi kita jangan baca rasuah ni pada nilai lah. Alah, saya rasuah tu RM10, dia ni rasuah juta-juta, tak kalah saya nak kena. Dia masalah bukan pada nilai. Dia masalah pada perbuatan. Kita tahu benda tu tak boleh, kita buat. Ketika itu kita mengundang laknat, celaan, murka daripada Allah dan marahnya Nabi SAW. Ulama berkata, penyogok adalah orang yang memberi rasuah, sementara yang disogok adalah orang yang menerima sogokan, menerima rasuah. Sekiranya ia berniat menyakiti Muslim atau ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, ia termasuk dalam kutukan tersebut. Adapun apabila seseorang memberi sesuatu untuk mendapatkan haknya dan menjauhkan dirinya daripada kezaliman, tidaklah termasuk dalam kutukan ini. Sedangkan bagi hakim, sogokan adalah haram kerana dapat membatalkan yang hak dan boleh mendorong berlakunya perbuatan zalim. Jadi tuan-tuan, ulama menerangkan yang kata pemberi rasuah ni orang yang mengeluarkan, adapun penerima orang yang mendapat apa yang diberikan oleh orang yang mengeluarkan. Dan haram hukumnya, sangat besar dosanya sekiranya rasuah kita ini niat dia untuk menyusahkan balik orang Islam yang lain. Kalau kita kena saman, tuan-tuan, duit tu pergi ke mana sebenarnya? Duit tu dia masuk dalam pendapatan negara. Betul? Dia masuk dalam perbendaraan negara, yang mana duit tu akan digunakan balik untuk kebaikan semua orang. Tapi hari ni kita dah buat salah, kita tak bayar hukuman tu, bahkan kita merasuah. Ketika itu kita bersalah kepada setiap orang yang patut dapat daripada bahagian tu. Nak minta ampun kat siapa, tuan-tuan? Dan hakim-hakim, tuan-tuan, kita ni janganlah kita duk kira kata hakim yang besar tu, tuan-tuan. Dalam rumah kita, kita orang lelaki, kita lah hakim. Dengan anak-anak kita pun berlaku adil lah, tuan-tuan. Jangan hak anak ni dia pandai, anak ni dia baik, anak ni dia dengar cakap kita, suka tolong kita, kita sayang dia lebih. Apa dia minta semua kita bagi. Hak anak-anak buah, anak-anak tak dengar cakap ni, siap kita duk kata pula, hampa ni masalah. Tengok abang hampa tu, tengok adik hampa tu. Asyik duk compare lagu tu, tuan-tuan. Kita tak adil, sedangkan kita hakim kepada anak-anak kita. Sebab apa saya abang kita hakim? Sebab anak-anak kita memang tak melawan dengan kita, tuan. Tapi jangan sampai perbuatan kita menyebabkan anak kita derhaka dengan kita. Anak kita derhaka kat kita, dia juga yang teruk. Tapi kadang-kadang dia berlaku penharkaan tu atas ketidakadilan kita. Faham, tuan-tuan, bukan senang nak berlaku adil, tuan. Setiap anak ni tak sama. Walaupun mai daripada kita dan isteri kita kan, tapi tak sama, tuan-tuan. Tuan-tuan lebih tahu. Anak tuan-tuan lebih besar. Saya baru anak sulung pun baru nak masuk form 1. Barulah duk merasa nak cari sekolah tu. Tuan-tuan dah merasa lama dah kan. Baru duk fikir nak atok masa depan pergi dapat tempat baik lah apalah. Saya baru duk lalu benda tu. Terang anak yang macam tu, umur dia baru daripada kanak-kanak nak masuk ke remaja pun, tuan-tuan, kita boleh tengok beza hak sulung, hak nombor 2, hak nombor 3, lain-lain, tuan-tuan. Walaupun kawan tu kecil lagi, darjah 2, darjah 3, tapi kita nampak mereka ni ada perasaan mereka. Mereka ni ada cemburu mereka. Macam mana kita nak mengadili benda tu, tuan-tuan? Oh, sukar, tapi kena buat. Kita jangan baca hakim ni, walaupun ayat ini merujuk kepada hakim yang menerima sogokan untuk membenarkan yang salah dan mensalahkan yang benar, untuk menutup kebenaran. Tapi kita pun kadang-kadang kita doa dia anak-anak kita ada tutup kebenaran tak? Kalau hak yang suka buat satu benda ni, kita kadang-kadang diam, kadang-kadang tegak lagu tu je. Tapi hak anak kita meluak ni tu, kalau buat, apa yang kita tak hayun kat dia, apa yang dan kita capai, getah pek tali pinggang adil lah, tuan-tuan. Allah akan adili kita. Kita luaskan skop benda ni, tuan-tuan. Saya duduk di sekolah, tuan-tuan, dengar macam-macam cerita daripada anak-anak murid. Tengok semua nampak tenang lagu ni, tenang. Tapi bila kadang-kadang mereka tak tahan, mereka main, ustaz, nak sembang sikit boleh tak? Dengar cerita, rupanya masalah keluarga macam ni, macam tu.
Pak tak hirau kat anak. Pak saya abang atas hang ni beban betul lah kat aku. Anak jadi macam mana saya nak balik rumah Ustaz? Pak kata macam tu kat saya. Padahal Pak ni satu orang yang kuat agama. Pak ni kaki etikah kat masjid, tapi tak tahulah apa masalah pihak abang kat anak. Anak tu punya bagus. Saya tiap-tiap hari doa Ustaz, moga Pak saya terbuka hati. Sampai lah dia duduk kata saya ni tak guna. Adik-adik saya kata, abang hang kalau hang balik ni abang memang masalah rumah ni. Hang tak ada, kami lega. Hang duduk asrama, kami okey je. Adik baru darjah-darjah. Hang tu rupanya banyak lagi yang di luar sana yang lalui benda macam ni tuan. Ketidakadilan. Sebab tu pada ayat yang saya sebut tadi tentang adil tadi, Allah menggunakan perkataan ya'murukum. Allah arahkan kamu, Allah menyuruh kamu. Nak adil bukan senang tuan-tuan. Tak senang. Betul-betul cakap wallahi tak senang. Tuan-tuan pun tahu nak berlaku adil ni macam mana kan. Kita manusia tuan-tuan, kita mesti ada berat. Dalam banyak-banyak anak ni, dia mesti ada satu orang yang kita up sikit sayang dia kat dia. Biasanya benda tu pergi kat anak sulung. Biasanya lah, biasanya. Sebab anak sulung ni kira Allah habis punya kasih sayang lah kan. Anak pertama kita tatang sungguh. Tapi kok mana pun anak nombor 2, anak nombor 3, anak yang kesemua-semua, semua ada hak yang sama rata. Sama juga dalam bab lah ni, orang duk gaduh bab poligami kan. Poligami nak kahwin 2, 3, 4. Nak kahwin lah, bukan ada masalah apa. Awak pergi urut Pak Ngah. Abang poligami terus pergi urut Pak Ngah. Nak kahwin tak ada masalah. Allah pun kata, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kahwin 2, 3, 4. Tapi Allah pesan balik, kalau tak boleh berlaku adil, fawahidatan, satu sudah, jangan cari pasal. Sebab apa? Bila kita kahwin 2, kahwin 3, kita tak adil sama-sama tu, tunggu Allah Ta'ala akan sempurnakan keadilannya. Hakim adalah wakil untuk melaksanakan keadilan. Tiba-tiba hakim yang kita anggap, kita harap dia berlaku adil, dia berpihak kepada satu pihak. Kita nak harap ke siapa? Siapa referee tu kan? Referee duk main bola tu kan? Sampai 3 penalti dia bagi. Orang kata kan, biar betul yang referee ni. Saya tak tengok, saya tak berani kata lah, cuma duk baca je lah kan. Tuan-tuan tengok apa? Boleh tahu 3 penalti gelak Bukan senang tuan-tuan nak berlaku adil. Kira game-game besar orang tak ligan lah. Hak jenis liga kampung ni tuan-tuan, Allah mampu referee, orang ligan kan, lari selamat diri. Bukan senang tuan-tuan nak mengadili. Sebab tu jawatan qadi, jawatan hakim tuan-tuan, kalau boleh untuk diri kita dan anak cucu kita, kita hamak siap-siap. Kalau boleh elak 2 jawatan ni, elaklah. Sebab jawatan ni berat tuan-tuan. Dia melibatkan berlaku adil dan menyelesaikan masalah dengan saksama. Hari ni kita terikat dengan orang yang bagi gaji kat kita, dengan siapa yang duk payung kita, dengan apa yang berlaku, dengan apa yang disuap. Oi, susah tuan. Kita tak duduk kat tempat tu, kita tak rasa. Kadang-kadang dia bukan nak terima rasuah pun, tapi dia sampai tahap dipaksa. Kalau hang tak terima juga benda ni, kami buka habis. Kita ada apa? Macam ni lah ahli-ahli parlimen kita ke apa kan, yang macam ahli-ahli politik. Ada kadang-kadang kita duk dengar pasal kawan ni daripada A lari PB, sedangkan dia menang atas A lari PB apa semua. Duk dengar macam-macam isu. Antaranya yang kita dengar orang kata apa? Sebab ada benda-benda macam ni, tak mau bagi mungkak, hang join kami. Rasuah tak tu tuan-tuan? Rasuah. Sedangkan kawan tu buat salah, patut dia adili. Tapi dengan hang buat perlakuan ni, kami tutup. Hang tak sokong kami, kami londeh hang habis. Kami buka segalanya. Kalau benda tu atas titik kebenaran, okey. Tapi kalau atas titik dendam, sampai bila Islam nak duduk di puncak kejayaan? Sampai bila Islam nak jadi agama yang memimpin?
Islam ni agama yang memimpin tuan-tuan, bukan agama yang dipimpin. Nabi SAW tunjuk jelas tuan-tuan, selepas saja Nabi pergi Madinah, Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi membawa Islam sebagai agama yang memimpin. Bahkan pimpinan Islam tu tuan-tuan semakin hari semakin luas. Cuma apabila kita semakin kaya, kita semakin banyak, kita berasa kita semakin megah, semakin hebat, Allah Ta'ala hinakan kita. Dan hina Allah Ta'ala kepada kita sampai ke hari ni. Kita tak boleh dapat lagi mandat memimpin tu. Yang mana satu hari nanti kita akan dapat balik. Kita akan dapat balik. Sama ada kita hidup lagi waktu tu ataupun kita pun dah tak ada. Wallahualam. Maka janganlah tuan-tuan, kita dalam hidup ni ada sikap pilih kasih. Jangan ada tuan-tuan. Sebab dia melanggar daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan, sikit lagi. Apa yang dikira sebagai rasuah? Baik, kita ambil dia punya pengenalan saja. Daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yashfa' li akhihi syafa'atan fa ahda lahu 'alaiha hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabil riba." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, sesiapa yang memberikan jaminan kepada seseorang lalu diberikan kepadanya suatu hadiah kerana jaminan itu, maka dia telah memasuki satu pintu besar daripada pintu-pintu riba. Kira bila kita memberi jaminan, kita memberi sogokan, kita memberi komisen untuk memastikan benda tu kita boleh dapat tuan-tuan, Nabi kata kita dah masuk salah satu daripada pintu-pintu riba. Yang mana riba ni Allah Ta'ala jelaskan clear, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah Ta'ala haramkan riba. Wa harrama riba. Jadi perbuatan rasuah ni dia boleh mengundang pi pula masuk ke dalam riba. Dosa tu makin lama makin merangkai. Dosa tu makin lama makin banyak dan makin besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, perbuatan yang haram itu ialah kamu memohon sesuatu hajat dari rakan kamu, lalu dia menunaikannya. Kemudian dia memberi hadiah kepada kamu dan kamu menerimanya. Daripada Masruq bahawa dia pernah bercakap dengan Ibnu Ziyad tentang satu kezaliman yang dilakukannya, dan kemudian dia mengembalikan hak tersebut. Kemudian tuan punya hak menghadiahkan kepadanya seorang hamba, lalu dia menolak dan tidak menerimanya. Dan dia berkata, aku dengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, sesiapa yang menolak sesuatu kezaliman dari seorang Muslim, kemudian dia memberi sesuatu balasan kepadanya sama ada sedikit atau banyak, itu dikira perbuatan yang haram. Lalu berkata seorang lelaki, wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menganggap bahawa ia perbuatan yang haram, melainkan hanya rasuah kepada penguasa. Lalu dia berkata, itu yakni rasuah adalah kufur. Untuk nak mendapatkan sesuatu, untuk membolehkan kita diberikan satu keistimewaan atau privilege, maka bila kita dapat benda tu, kita hadiahkan orang dengan apa yang kita boleh. Contoh, dapat satu projek, daripada hasil projek tu kita bagi hadiah kat dia. Apa tujuan bagi hadiah? Tanda terima kasih. Itulah orang panggil rasuah. Benda ni Nabi ajak benda dulu lagi. Jangan terima hadiah daripada orang yang kita bantu. Contoh, kita buat kerja kita. Contoh kata masuk projek banyak-banyak, kita nak kena pilih. Lalu kita pilih berdasarkan SOP yang ditetapkan, kawan ni dapat. Dia dapat seluruh wang projek tu akan jadi hak dia. Dia kena buat mengikut spek yang telah pun ditetapkan. Tiba-tiba dia bagi balik satu hadiah kat kita daripada projek dia dapat tadi. Itulah rasuah. Konon-konon tanda terima kasih lah bantu aku. Sebab apa? Dia nak bagi kita rasa, okey, hari ni hang bagi kat aku, hang nampak apa aku bagi kat hang. Hang dapat satu macam jam Rolex lah, dapat tiket percutian satu family hang lah, apalah. Kalau ada lagi hang bagi, aku bagi lagi kat hang. Takut akan timbul benda yang macam tu. Benda tu takkan selesai. Kita pun kalau bagi kat satu pihak, kita dapat macam tu punya seronok tuan hadiah. Tuan-tuan rasa kali kedua tuan-tuan nak bagi kat siapa?
Tuan-tuan nak nilai balik ke? Ataupun tengok kawan ni dah, baik aku baik kat dia, tahu dah aku boleh apa-apa pula. Padahal kita tak anggap benda tu rasuah, kita anggap sebagai hadiah. Tapi sebab dia telah mengganggu kita punya konsentrasi dalam pengadilan kita. Sebab tu sahabat menghukumkan benda tu daripada ajaran Nabi SAW, itu adalah haram dan perkara yang kufur. Maka jaga diri kita, tuan-tuan lah. Jaga diri kita. Elakkan daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang macam ni, sebab kesan dia cukup teruk. Kita baru nak cerita bab cara dia, kita tak main lagi tentang azab dia. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan tengok pula apakah azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang melakukan perbuatan rasuah ni, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah lepas raya, tuan-tuan lah. Ni kira lepas ni kita jumpa Ramadan dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam kesihatan yang baik untuk bertemu dengan Ramadan tahun ni, insyaAllah. Amin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.